ciri-ciri wanita yang salihah ialah in amartaha ata'atka. Jika kamu suruh dia patuh pada kamu. Allahumma salli ala sayyidina. Tak bantah. Bila suruh buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi janganlah ni 2:30 pagi ni. Yang. Okey, buat cak kot. 2:30 pagi. Kawan ni duk gejih ke punya martabak. Apa bang? Cak kotiau bawa celak batal balik. Sekalipun macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mesti perasaan tu ada. Syafaqah. Kalau nak suruh buat sesuatu kena ada perasaan. Kesian kat bini aku. Isteri pun sama juga, kena ada bila mana situasi yang tertentu masalah Sayyidina Muhammad. Maka kena ada kesian dekat suami aku. Inilah perjuangan yang mesti diperjuangkan dalam sesebuah rumah tangga. Okey, soalan yang ditimbulkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bila mana seseorang itu kahwin, ini tujuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka akan wujudlah kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi kalau itu bukan tujuannya berumah tangga seperti mana anjuran Al-Quran, maka jalan ini yang bakal ditemui oleh pasangan ialah kecundang dalam perkahwinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka timbullah yang dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Dia akan berakhir dengan perceraian. Bila bercerai, sebenarnya hak tu paling Tuhan tak suka sekali. Dalam hadis Nabi sebut, abghadul halal ila Allah at-talaq. Benda halal yang paling Tuhan benci sekali ialah bercerai. Sebab bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berlaku akad nikah, aku terima nikahnya, bila saat disambut oleh satu orang laki-laki, bergegar tiang arsy Allah. Bergegar tiang arsy Tuhan. Sebab kemaluan perempuan yang asal hukumnya haram, hal untuk laki-laki itu bergegar tiang arsy Tuhan. Demikian juga lagi sekali, bila mana seorang tu mentolak isterinya, lagi sekali bergegar tiang arsy Allah. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hebatnya perkahwinan dan hebatnya dahsyatnya perceraian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan berkahwin ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia jalan untuk seseorang tu, sebab dia melangkah kakinya untuk masuki syurga. Berpadukan hadis Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku ialah, Nabi sebut, sebaik-baik kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa paling baik dengan keluarganya, dengan isterinya. Nabi kata, aku ialah orang yang paling baik dengan isteriku. Maknanya, Rasulullah Sayyidina Muhammad, siapa yang mengusahakan diri dia untuk menjadi terbaik pada isterinya, seperti dia sudah melangkahkan kakinya untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bila mana perjalanan hidup ni, kita dah usaha, tapi tak menjadi. Kita dah usaha nak buat terbaik, tapi tak disambut oleh pasangan. Ada orang yang nak dibaik, tapi pasangannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh terima usaha dia untuk menjadi baik. Tentulah kita berada di dua persimpangan yang kita nak ambil, kita kena ambil satu perkiraan baru, adakah untuk melangsung ataupun menghentikan proses yang telah berjalan untuk mencapai tujuan daripada perkahwinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Maka tentulah suatu keputusan yang nak dibuat. Aku ni kalau aku langsung ke depan, agama aku rosak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentulah agama kita mengizinkan perceraian. Sebenarnya benda ni, masalah sayyidina Muhammad, dia duduk pada suami, duduk pada isteri. Selagi mana boleh pertahan, sabar. Tapi bila mana kita dah usaha untuk melakukan yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangga tapi tak berjaya dah, ketika itu istafti qalbak, tanya diri engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanya diri engkau. Jadi melangsungkan terbaik ataupun berhenti di tengah jalan itu terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi waktu itu buatlah pilihan melalui pilihan daripada Allah. Main dulu sunat istikharah 2 rakaat, minta Allah tunjuk. Allah, Tuhanku, aku nak langsung ke, aku nak macam mana? Itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kadang-kadang kita nak pertahan tapi tak mengizinkan dah. Contoh, yang si suami ni nak pertahan, masalah sayyidina, tapi isteri ni teruk lah. Hari-hari dia buat benda yang menyakitkan suami. Ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fahamlah wahai para suami, yang terbaik adalah menceraikan isteri dia. Sebab kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tetap juga nak melangsungkan, sedangkan isteri dia tu dah hari-hari menderhaka, maknanya kita sedang memperbanyakkan dosa dia saja. Bila mana situasi itu berlaku, maka elok selamatkan dia, iaitu menamatkan tali perkahwinan, memutuskan tali perkahwinan untuk menyelamatkan manusia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi bagi orang perempuan pula, kalau si suami ini teruk, yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama sekali dia cuba sabar. Sebab orang perempuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh dia minta cerai. Mana orang perempuan yang minta cerai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak akan menghidu ataupun bau syurga. Bau syurga ni 70 tahun nak sampai dah bau. Tapi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang perempuan tu minta cerai, jadi risiko balik pada dia. Situasi dia macam mana? Dia kena jumpa dengan, kena pergi mahkamah, jumpa dengan hakim, cerita masalah dia. Yang akan mencerai dia ialah pihak mahkamah. Ni mana orang perempuan pun ada hak untuk berpisah bila mana berumah tangga juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kadang-kadang kesabaran orang perempuan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang kesabaran orang perempuan ni jadi asbab kepada hidayah suami. Kadang-kadang, sebagai contoh, ada satu cerita. Ada satu orang awliya namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum dia menjalani jalan sufi, kira-kira jalan dia ni jalan gelap lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jahat semua buat, kecuali satu jahat yang Tuhan pelihara dia, zina. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala pada dia kahwin sama Sayyidina Muhammad, dan tak pernah perkahwinan dia tu bahagia. Dia berkahwin dengan perempuan, cerai. Kahwin dengan satu orang perempuan, cerai. Kahwin, cerai. Sebab dia tu tak betul. Bila dia sendiri pun tak betul, kahwin dengan siapa pun tak elok. Satu hari takdir Allah Subhanahu wa taala tu masa dia kahwin dengan satu orang perempuan. Perempuan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dia kahwin ni perempuan yang baik. Perempuan yang baik, bukan baik sembarang baik. Perempuan yang baik sungguh-sungguh. Dulu waktu dia kahwin dengan perempuan sebelum ni, dia kahwin, sekalipun dia kahwin,
Tetap nak keluar rumah. Tetap nak berpoya-poya masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya berakhir rumah tangga. Tapi bila mana kahwin dengan perempuan ni baik. Bila perempuan ni baik, bismillahirrahmanirrahim, menyebabkan masalah dia lebih suka duduk dalam rumah daripada keluar rumah. Ni perempuan ni, kalau dia solihah, berlakulah litaskunu ilaiha, kamu suka duduk dengan dia. Akhirnya masa duduk luar tak apa banyak, masa dalam rumah lebih banyak, sehingga dapat daripada perkahwinan tu seorang anak. Malik bin Dinar ni, satu perkara yang dia tak boleh tinggal minum arak. Sampailah anak ni membesar, Salah Sayyidina Muhammad besarlah sikit, dia dukung anak dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dukung belah kanan, dukung belah kiri, pegang gelas arak belah kanan. Waktu dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nak minum arak tu, anak tu, hak budak hak dukung tu tolak tangan dia. Allah Sayyidina Muhammad. Dia nak minum lagi arak tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak tu tolak lagi tangan dia. Sampai berkali-kali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia marah. Dia marah ke anak tu. Ni kata arak, lupa diri. Akhirnya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia hempah anak dia. Hempah anak dia mati. Bila anak dia mati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia menyesal. Bila menyesal, dia buat apa-apa semua sebab tak kena lah. Dia rasa bersalah, dia sedar, dia rasa apa dan sebagainya. Akhirnya duduk saban hari, duduk tengok anak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Duduk tengok anak. Buat apa sebab tak kena makan tak lalu, tidur tak lena, menghantui otak akal dia. Duk tengok anak dia menangis setiap hari, duk tengok anak dia. Satu malam tidur, dia mimpi. Dia mimpi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mimpi yang sangat menakutkan. Dia dikejar oleh seekor ular. Ular besar ni, ligan dia ni, masalah Sayyidina Muhammad, menyebabkan timbul rasa takut yang bersangatan. Lari. Sampai tengah jalan, ada satu orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu orang tua. Dia tengok orang tua, dia kata, tolong. Ular ligan aku. Ular kejar aku. Sallallahu alaihi wasallam. Orang tua tu kata, aku nak tolong hang macam mana? Aku pun tua, aku pun tak larat. Hang tengok aku bertongkat ni. Nak tolong macam mana? Tapi aku bertolong hang. Hang ikut lorong ni. Dia pun lalu lorong tu. Dia pun masuk lorong tu. Di hujung lorong tu, dia tengok satu bangunan cantik, bangunan indah. Tingkap banyak. Waktu guru saya cerita ni, saya bayang bangunan tu macam bangunan parlimen. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tingkap banyak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila sampai tengok bangunan yang tingkap banyak tu, dia tengok setiap tingkap itu ada budak-budak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada satu orang budak letak sapu tangan di luar tingkap. Budak tu naik atas sapu tangan tu, melayang turun ke bawah. Masalah. Dia turun ke bawah, dia terkejut tengok budak ni. Sebab budak tu panggil, ayah. Dia kejut. Siapa? Kata budak tu, saya ialah anak kamu di dunia hari itu. Apa jadi kat ayah? Macam mana ayah boleh main sini? Dia pun cerita.
kena kejar dengan ular, jumpa dengan seorang tua, soalan Sayyidina Muhammad, orang tua tu tunjuk jalan, lorong ni, dia pun tak mampu nak tolong, dia tunjuk lorong ni, itulah ayah sampai di sini. Kata budak tu, ayah tahu siapa ular tu? Tak tahu. Itulah kejahatan ayah. Itulah kejahatan ayah selama ni. Ayah tahu siapa orang tua tu? Tak tahu. Itulah amalan soleh ayah. Amalan soleh tak mampu nak tolong ayah. Jaga tu menangis. Itulah permulaan Malik bin Dinar menjalani jalan sufi. Pasal apa? Sebab dia duduk pada mati. Apa persediaan nak balik?